Kurang 4 minggu lagi ataupun lebih tepat lagi 22 hari sebelum Belanjawan 2021 akan dibentangkan di Parlimen, dan pada malam ini Darah Muda mengambil kesempatan untuk kita memulakan dan mencetuskan perbincangan di kalangan orang muda tentang apakah yang anak muda perlu dan mahu daripada Belanjawan akan datang ini. Jadi untuk tajuk pada malam ini, Darah Muda mengangkat bajet 2021, apa anak muda nak? Dan sebagai satu konteks perbincangan pada malam ini, untuk sedikit perbandingan, sepatutnya kalau bicara bajet biasa kita akan buat unjuran ataupun kita lihat kembali trend belanjawan kerajaan daripada 5 tahun lepas. Tetapi 2020 akibat COVID-19 dan juga kita ada pilihan raya pada 2018, jadi konteks itu sedikit lari. Tetapi apapun, untuk kita tujuan perbincangan malam ini, yang pertamanya pada tahun 2019. Pada tahun 2018, Belanjawan 2019, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 314 bilion ringgit untuk belanjaan kerajaan. Pada Belanjawan seterusnya, Belanjawan 2020, kita ada perbelanjaan yang diperuntukkan sebanyak 297 bilion ringgit yang digunakan untuk tahun ini. Dan pada Jun baru-baru ini, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan banyak inisiatif, termasuklah Prihatin PKS dan juga Penjana, yang seluruhnya merangkumi pembelanjaan hampir 295 bilion ringgit. Jadi angka-angka ini penting untuk kita memahami bahawa berapa banyakkah belanja yang kita perlukan untuk tahun hadapan, untuk kita memulihkan semula ekonomi, untuk kita memastikan masyarakat kita boleh membangun dan kita boleh membangun negara secara lebih baik. Dan bersama dengan kami pada malam ini, Darah Muda, dua orang tetamu bersama dengan kami di studio merupakan Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pensyarah Kanan Pembangunan Belia, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Dan selepas ini kita akan bersama dalam talian Saudara Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin, Pemangku Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Jadi awal ini, Doktor, saya nak mulakan dengan persoalan tentang apa yang belia perlukan untuk Belanjawan 2021. Adakah fokus kepada belanja untuk belia, ataupun belia kena lepaskan sedikit kepentingan untuk kepentingan yang lebih besar? Okey, terima kasih banyak Ifran. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bernama TV atas undangan dan peluang untuk membicarakan satu soalan yang pada saya agak unik untuk dibincangkan dan lebih fokus terarah kepada keperluan belia. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks pada hari ini, bila negara berhadapan dengan situasi COVID-19 yang dah masuk ke gelombang ketiga, dan kalau kita lihat hari ini dah mencapai 3 angka 660 kes. Jadi kalau lihat di sini menunjukkan bahawa terdapat banyak cabaran dan keperluan sebenarnya fokus negara perlu untuk menangani isu tersebut. Jadi dalam konteks ini, kita tidak mahu golongan belia juga terpinggir. Dalam masa sama juga, golongan belia juga harus mempunyai inisiatif dan juga mempunyai peluang untuk direbut dan sama-sama untuk meraihkan peluang tersebut untuk maju ke depan dan mampu untuk bertahan dalam situasi yang pada saya agak mencabar. Jadi bila lihat dalam konteks ni, bila lihat untuk Belanjawan 2021, banyak aspek yang perlu dilihat, dan kita perlu juga lihat bahawa ramai golongan belia sebenarnya yang terkesan. Dan kalau kita lihat daripada statistik perburuhan, misalnya kalau kita lihat daripada jumlah kadar pengangguran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, kita dapati bahawa pada tahun 2020, iaitu bulan Mei, kadar pengangguran sekitar lebih kurang 5.3%. Tetapi alhamdulillah angka tersebut, peratusan tersebut menurun. Mungkin disebabkan oleh pembukaan ekonomi semula secara tersusun dan beransur-ansur, dan akhirnya baru-baru ini dimaklumkan yang bahawa kadar pengangguran rakyat Malaysia, terutama sekali pada bulan Ogos 2020, telah menurun sebanyak 4.7%. Jadi bermakna di sini kalau lihat dalam konteks jumlah tenaga pasaran buruh di Malaysia misalnya dalam sektor pekerjaan, hampir tak silap saya 15.3 juta yang adalah rakyat Malaysia terlibat dalam sektor pekerjaan, yang mana daripada 15.3 juta, lebih kurang dalam 5.3 juta adalah diri pada golongan belia yang berusia antara 15 hingga 30 tahun. Tapi doktor sebut tentang pengangguran itu, yang saya faham ada sedikit penurunan daripada 5% kepada 4%, tetapi angkanya masih besar, tu kurang lebih 500,000 lagi mereka yang menganggur. Jadi itu bawa pada persoalan tentang apakah fokus bajet 2021. Yang pertama, kalau kita lihat daripada bajet 2019 dan bajet 2020, kerajaan ketika itu telah meningkatkan belanja pembangunan sosial dan menurunkan sedikit tentang pengurusan kos-kos pengurusan, belanja pengurusan. Tapi untuk 2021 ini, adakah harus follow ikut trend tersebut, mana kita kena banyakkan untuk pembangunan sosial dan kurangkan sedikit belanja pengurusan, ataupun kita kena banyakkan bajet untuk pengurusan ni dalam bila kita faham bahawa Penjana, Prihatin, ini semuanya untuk membangun semula ekonomi, dan ekonomi itu akan bawa balik manfaat kepada masyarakat. So
Mana keutamaannya? Pandangan saya adalah melibatkan aspek bukan sahaja dari segi aspek sosial tetapi juga perlu melihat daripada aspek ekonomi dan juga aspek kesihatan. Sebab pada saya kalau lihat ramai golongan belia yang terkesan, kalau saya kongsikan statistik tadi menunjukkan bahawa hampir 40% tenaga buruh di Malaysia adalah terdiri daripada golongan belia. Jadi sekiranya kadar pengangguran tersebut semakin meningkat ataupun dalam komposisi yang masih besar, bermakna dekat sini jumlah golongan belia yang terkesan disebabkan oleh ekonominya juga adalah tinggi. Jadi kita tidak mahu golongan belia ketinggalan dari segi aspek pendidikan misalnya, dari segi aspek sosial, kesihatan dan juga dari segi aspek bagaimana mereka boleh bersama-sama di dalam konteks pembangunan ekonomi negara. So aspek tu penting sebab kita ada sekarang ni ada fokus yang berlainan. Kalau sebelumnya kita sebut pendidikan, itu sebagai satu institusi yang paling besar, tapi sekarang ni kita ada kesihatan, doktor sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat juga pada rang undang-undang diluluskan pada Ogos 2020, iaitu rang undang-undang perbekalan tambahan, 7 bilion ringgit diperuntukkan, dan daripada 7 bilion itu 3.6 bilion untuk Kementerian Kewangan dan 1.2 bilion itu jumlah yang sangat besar untuk Kementerian Kesihatan. 2021 ini kita kena decide antara 3 cabang, antara membangunkan kembali sektor pekerjaan, kesihatan dan juga lain-lain. So kalau boleh kita bagi gambaran bagaimana sepatutnya kita pecahkan 30 30 40? Pada saya itu lebih fokus kepada komposisi. Tetapi dalam agenda pembangunan belia kita tidak boleh terlepas mana-mana komponen tersebut kerana komponen tersebut saling melengkapi antara satu sama lain. Kita tidak mahu bahawa terlalu terfokus kepada sosial tetapi aspek ekonomi kita tertinggal. Dari segi aspek kesihatan, kerohanian misalnya, semua benda itu menjadikan satu perkara yang diperlukan oleh golongan belia. Jadi itu yang kita perlu lihat. Dan saya nampak dari segi aspek yang mungkin kita boleh kembangkan dari segi aspek pendigitalan. Pendigitalan ini merupakan satu norma baru sebenarnya dan kalau dilihat dia sedari juga dengan keperluan semasa negara dan juga perlu juga kita perkembangkan ekonomi melalui pendigitalan. Dan kalau terlihat penglibatan belia dalam sektor ekonomi terutamanya gig ekonomi sebenarnya tidak menghampakan. Tetapi perlu lebih banyak lagi insentif-insentif yang perlu kerajaan kemukakan supaya maklumat berkenaan dengan insentif-insentif tersebut sampai ke kumpulan sasaran. Sebutan aspek ekonomi belia, BPN, itu satu pengumuman yang dinanti-nantikan oleh belia. Tapi sejauh mana BPN itu penting dan adakah BPN itu wajar diteruskan dan bagaimana pula dengan sasaran? Adakah BPN itu benar-benar mencapai objektif bila ia diumumkan dan diberikan kepada belia? Berdasarkan daripada survey yang kita lakukan baru-baru ni, kita dapati bahawa ramai yang sangat mengikuti perkembangan dan sangat gembira dengan insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan terutama baik daripada BPN dan juga penjana. Dan banyak kan insentif-insentif terutama penjana misalnya banyak berfokus kepada belia terutama dari segi aspek latihan, place and train, aspek perantisan dan juga peluang untuk mereka mengembangkan ekonomi dalam sektor gig ataupun dalam konteks yang lebih meluas. Cuma isu dia sekarang ni adalah apabila penglibatan golongan belia kepada isu gig sebenarnya tetapi sejauh mana insentif ataupun infrastruktur menyokong kepada keperluan tersebut. Dan kalau lihat dari segi aspek pendidikan misalnya kan, pendidikan pun sudah masuk ke satu situasi ataupun norma baru iaitu pendidikan dilaksanakan secara atas talian. Dan kita lihat kebergantungan kepada penggunaan digital ni sebenarnya sangat meluas pada waktu akhir ini. Tetapi adakah benda tersebut boleh digunakan, boleh diakses oleh belia-belia di luar sana, terutama belia-belia yang di kawasan kampung, di kawasan pedalaman. Dan kalau lihat dari segi urban youth belia yang tinggal di kawasan bandar tidak masalah sebab mungkin dari segi akses mereka lebih meluas, tetapi bagaimana belia di luar sana? Saya sangat bersetuju dengan pandangan itu bahawa belia di bandar ini lebih ada kelebihan dalam konteks hubungan konektiviti internet. Tetapi ada tetamu datang ke Darah Muda bila saya lontarkan perkara yang sama, mereka menyatakan bahawa sebenarnya itu bukan masalah besar. Kita ada ibu negeri di setiap negeri dan di sana konektiviti internet cukup baik, tinggal lagi sama ada belia itu ada usaha yang proaktif untuk bantu diri mereka sendiri. Jadi kerajaan telah melakukan perkara yang sangat baik, MDEC sudah melaksanakan inisiatif yang pelbagai yang sangat baik, tapi tinggal lagi sebahagiannya menyatakan bahawa belia yang bermasalah. Jadi soal digitalisasi itu akan jadi satu polisi yang baik tapi tidak akan disambut dengan cara yang sama oleh belia. Apa komen doktor? Kalau kita lihat daripada survey yang kita lakukan baru-baru ni, kita lihat kebanyakan golongan belia dia tidak dapat maklumat tersebut atau akses untuk mendapatkan maklumat tersebut agak terbatas. Terutama macam saya kata tadi, belia yang tinggal di luar bandar, belia di kawasan kampung dan sebagainya. Jadi belia di luar bandar, kawasan kampung dan pedalaman ni mereka memerlukan pengetahuan ataupun maklumat tersebut. Jadi bagaimana mekanisme tersebut disampaikan? Saya akui bahawa kerajaan berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa peluang tersebut sampai kepada golongan belia. Cuma pada pandangan saya sekiranya insentif BPN 3.0 ataupun penjana 2.0 ni dilakukan,
perlu ada satu mekanisme komprehensif supaya golongan belia di luar sana mendapat maklumat dan mungkin proses untuk mendapatkan maklumat tersebut dipermudahkan. Ya. Jadi mungkin lebih santai, lebih mudah dan senang untuk diakses oleh golongan belia. Jadi itu pandangan yang diberikan oleh Dr. Mursyid sebentar tadi. Ada beberapa perkara yang telah kita bentangkan, iaitu soal akses bantuan, soal bagaimana kita harus fokus untuk bajet 2021 ini. Dan kita nak dengar juga pandangan daripada Saudara Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin, pemangku Presiden Majlis Belia Negeri Selangor talian ketika ini. Syafiq, kau boleh komen apa yang Dr. Mursyid sebut tadi? Setuju tak setuju? Nak bangkang ke saya sokong sepenuhnya? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pertamanya kepada pihak bernama kerana menjemput saya dalam perbincangan kita malam ni. Secara keseluruhannya saya setujulah dengan apa yang dilontarkan oleh panel pertama tadi, Dr. Mursyid tadi, berkenaan dengan capaian akses belia-belia kita, tentang inisiatif, insentif yang telah kerajaan sediakan. Tapi bagi saya, untuk kita menyalahkan belia tu secara total ataupun kita nak kata belia ni yang bermasalah, tak nak cari info ke, tak nak cari inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan, saya rasa mungkin kita perlu nilai juga. Pertamanya mungkin sistem penyampaian maklumat oleh kerajaan. Kita tahu pendigitalan sekarang memang sangat aktif. Jadi belia-belia kita pun dalam keadaan yang new normal. Kan? So dalam keadaan new normal, belia ni dia dah tak seperti dulu. Kadang-kadang ada belia yang tertinggal info, ada belia juga yang terlebih advance pula info dia. So bagi saya, untuk kita merancangkan ataupun memandang ke hadapan tentang bajet 2021 ni, yang pertamanya ialah kita perlu membangunkan ekonomi kita ni secara saksama, baik di dalam bandar ataupun di luar bandar, di dalam kawasan urban ataupun semi urban ataupun di kawasan rural area misal kata. Kita perlu bangunkan sektor ekonomi ni lebih baik di semua tempat, di semua segmen. Disebut tentang pembangunan ekonomi secara saksama, itu satu tema yang sangat panas dan juga sukar untuk kita bincangkan, ya, kerana kita belia mahukan untuk belia, masyarakat yang warga lebih emas, mereka mahukan emasnya itu. Tapi kita akan bincangkan lebih lanjut, dan selepas ini kembali daripada berehat ini, kita juga ingin kupaskan tentang pendirian Kementerian Kewangan, khususnya Menteri Kewangan kita yang menyatakan bahawa bajet 2021 ini akan memberikan kepentingan kepada belia. Tapi sejauh manakah bajet 2021 ini harus memberikan penekanan kepada belia dan bagaimana peluang sektor lain, kita akan bincangkan selepas ini. Kembali semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, bicarakan tentang belanjawan 2021, apa anak muda nak. Jadi kembali kita ke Darah Muda. Kalau boleh Doktor, kita mulakan kembali dengan Syafiq. Pak Syafiq sebutkan tadi tentang ekonomi yang saksama, belanjawan yang saksama, dan saya nak tahu perspektif daripada pemimpin belia sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan saksama? Kerana bila pemimpin belia yang menuntut sesuatu, mereka akan menuntut untuk pihak belia sahaja, dan mereka akan meninggalkan ataupun mungkin menepikan tentang kepentingan-kepentingan golongan yang lain, golongan OKU, golongan orang asli, golongan luar bandar. Apakah komen Syafiq? Terima kasih. Kita balik kepada saksama tadi. Bila kita cerita tentang saksama, tak adalah kita kata belia fokus minta hanya untuk belia, kita tinggalkan yang lain-lain. Dalam belia pun, kalau kita tengok dalam majlis belia pun, kita ada majlis belia orang asli, kita ada majlis belia OKU, kita ada majlis belia yang mencakupi setiap kelompok masyarakat. So apa yang kita minta, belia minta adalah dia terbuka kepada semua, dan belia perlu diberikan peluang yang lebih besar. Sebab apa? Sebab ni Malaysia kita pun penduduk ataupun populasi belia di Malaysia pun adalah lebih besar. Bukanlah lebih besar, maksudnya dia dalam kelompok yang besar. Jadi untuk kita merancangkan ekonomi ke hadapan, kalau kita tinggalkan pembangunan belia ataupun ekonomi ini, kita kurangkan hak ataupun peluang kepada belia ni, dia agak sedikit janggal lah kita tengok kan. Kalau kita tengok belia kita hari ini banyak cerita tentang pendigitalan, sektor-sektor ekonomi gig,
sektor ekonomi baru misal kata yang lebih kepada TVET, lebih kepada bidang-bidang kemahiran. Jadi ini yang kita perjuangkan di peringkat Majlis Belia. Kita inginkan soal digitalisasi, soal TVET itu perlu diberikan penekanan, dan kalau boleh saya kembali kepada Dr. Mushid sekali, itu sektor. Tetapi sektor itu penting dalam konteks kerangka kenegaraan lebih besar, ekonomi besar, tapi belia sendiri. Sebab saya difahamkan doktor ada buat kajian dan kita nak dengar lebih lanjut tentang apakah sebenarnya yang disuarakan oleh belia. Apakah kehendak mereka dan keperluan mereka. Okey, berdasarkan survey yang baru kita lakukan baru-baru ini melibatkan belia di seluruh negara, kita dapati bahawa golongan belia sebenarnya mereka sangat risau dengan pekerjaan. Mereka nakkan pendapatan yang tetap dan mereka sangat risau dengan jaminan masa depan, terutama sekali bila mereka dah masuk bergraduat, dah telah bergraduat daripada universiti, masuk ke alam perkahwinan, so bagaimana untuk membina keluarga. Jadi mereka sangat risau dan mereka memerlukan jaminan. Jadi saya nampak mungkin antara faktor ataupun mungkin didapatkan satu insentif yang kerajaan boleh kemukakan untuk bajet 2021 ni, mungkin boleh dicadangkan supaya ada insentif untuk bagi golongan belia. Yang pertama sekali lepasan graduan untuk memperkasakan lagi program place and train, program latihan perantisan. Sebenarnya kita tak mahu program latihan perantisan kepada golongan belia untuk mereka mendapatkan peluang pendedahan dalam sektor industri sebenar hanya dipelopori oleh belia elit. Kita nakkan golongan belia di kawasan luar bandar, belia OKU, belia minoriti untuk terlibat bersama-sama. Jadi kita tak nak perantisan tersebut hanya terfokus kepada satu part. Saya nampak insentif itu bagus, cuma perlu diperluaskan. Dan mungkin cadangan saya untuk bajet 21 ni adalah untuk melihat kepada golongan belia yang baru untuk memerlukan keluarga. So mungkin kita boleh buat insentif perumahan misalnya, ataupun pengecualian ataupun pengurangan cukai perumahan kepada golongan belia misalnya yang baru untuk memerlukan keluarga misalnya. Saya kan. kena celah di situ. Kenapa doktor macam ada hesitation antara pengecualian dan pengurangan cukai? Bukankah pengecualian lebih baik, doktor? Kalau dapat pengecualian, saya rasa boleh menggembirakan seluruh negara. Tetapi macam kata tadilah Saudara Syafiq kata, sometimes kita tak boleh terlalu peduli belia. Kita kena fikir juga kemampuan ekonomi negara. Tetapi sekurang-kurangnya ada. Ya, itu cadangan dari pihak doktor. Mungkin nak dengar juga Syafiq, apakah cadangan bila doktor sebut tentang cadangan? Cadangan daripada belia, Majlis Belia tentang apakah yang perlu ada dalam bajet 21 secara spesifik, apakah yang belia mahukan ada dalam bajet pada November ini ketika dibentangkan. Saya rasa belia pada hari ini yang paling banyaknya bila kita berborak dan kita bertanya dengan kawan-kawan, dia mahukan dana permulaan untuk melakukan bisnes, menjalankan bisnes, ataupun dana untuk menjalankan memulakan bisnes mereka sendiri. Sebab hari ini belia, gaya kita dia dah semakin berubah. Belia kita dah tak banyak yang nak bekerja makan gaji. Kita suka lompat-lompat dan kebanyakan belia hari ini lebih minat kepada bisnes. So apa yang kebanyakan belia nak ialah allocation dana untuk kita start bisnes, misal kata untuk kita start R&D kepada sektor-sektor ekonomi yang baru. Sebab kita tahu kehadapan ini sektor-sektor ekonomi yang agak lama dan tradisional ni kemungkinan dia akan tak ada, kan? McKinsey Group pun study in future in 2030 almost 800 juta pekerjaan yang sekarang ni ada berubah. Jadi apa yang kita nak sekarang adalah kerajaan perlu menyediakan satu dana insentif untuk kita bergerak ke arah ekonomi yang baru, untuk kita memulakan perniagaan yang lebih bersifat futuristik, perniagaan yang future proof, yang tak lagi bergantung kepada komoditi ataupun bergantung kepada sektor tradisional pada masa sekarang. Itu yang satu. Keduanya baru Syafiq, saya minta maaf Syafiq, disebut tentang dana khas untuk pembangunan ekonomi, adakah maknanya Syafiq bersetuju atau bersedia untuk melepaskan dana untuk pertubuhan belia? Sebab kita nak bangunkan ekonomi, so pertubuhan belia seperti Syafiq akan dikurangkan dananya. Adakah begitu maksud Syafiq? Saya rasa ini dua benda yang berbeza. Dana untuk pertubuhan belia yang sering kali yang diperkatakan adalah dana untuk pentadbiran pertubuhan belia. Sebab apa kita perlukan dana untuk pentadbiran pertubuhan belia? Sebab untuk kita mengaktifkan belia-belia di luar sana melalui majlis belia. Dalam majlis belia kita ada satu ekosistem yang kita bantu juga. So kita bantu majlis belia untuk majlis belia bantu belia-belia di luar sana. So kalau kita dana khas untuk belia tu pun
kalau dapat disalurkan melalui majlis belia, dia lebih baik sebab supaya aliran pembangunan belia tu dia nampak lebih tersusun. Bukanlah kata kita nak jadi champion, tapi kita perlu ada satu kerajaan buat inisiatif. Syafiq, saya minta maaf Syafiq. Mungkin di akhir ini Syafiq ialah apakah cadangan untuk memastikan bahawa bajet 21 itu menurut aspirasi belia dalam masa yang sama ia melibat samakan pertubuhan-pertubuhan belia dalam usaha untuk membangunkan negara. Yang terakhir dengan ringkas, silakan Syafiq. Saya rasa kita di Majlis Belia amat terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak. Jadi saya rasa Majlis Belia bersedia menjadi orang tengah ataupun Majlis Belia bersedia menjadi facilitator kepada kerajaan dan belia untuk dana itu disalurkan dan diselia oleh Majlis Belia yang sama-sama yang akan memberi manfaat seterusnya kepulangan kepada belia kita yang lebih besar di luar sana. Kita bukan nak jadi orang tengah, tapi kita nak jadi penyampai maklumat dan penyampai dana kerajaan, dasar-dasar kerajaan kepada belia-belia yang ada di luar sana. Itulah saya rasa. Baik, terima kasih Syafiq. Saya kembali kepada Dr. Mursyid bila sebut tentang nak menyampaikan bajet itu, menyampaikan bantuan. Ini soal polisi, soal dasar, soal pelaksanaan. Dalam keadaan sekarang ni, sejauh manakah kerajaan bersedia untuk memastikan apa yang kerajaan lakukan itu betul-betul sampai kepada masyarakat? Sebab tadi Dr. bangkitkan sedikit tentang bagaimana BPN itu sedikit ada kegagalan untuk memastikan bahawa kumpulan sasaran itu mendapat bantuan tersebut. Okey, saya tak menyatakan dia kegagalan, tapi sebenarnya satu proses yang boleh ditambah baik. Okey, saya minta maaf. Saya kena betulkan tambah baik dan boleh diperkemaskan. Jadi untuk kita lihat dalam konteks ni, dia perlu lebih inklusif. Bermakna bajet 2021 perlu lebih inklusif untuk menyantuni golongan belia dan juga kepentingan komuniti dan masyarakat. Sebagai contoh, usia belia 15 hingga 30. Jadi mungkin akan ada bajet khas untuk kumpulan sasar 15 hingga 30. Tetapi jangan lupa bahawa golongan lain juga memerlukan. Sebagai contoh, kita boleh kategorikan mereka sebagai young adult ataupun belia dewasa muda yang usia antara dia 30 hingga 40 kan. Jadi mungkin juga boleh diberi insentif kepada kumpulan tersebut. Jadi bermakna dekat sini bajet 2021 seharusnya lebih inklusif, kerana kalau dilihat cabaran yang golongan belia hadapi hari ini bukan sekadar dari konteks sosial tetapi juga baik dari segi ekonomi, fizikal dan juga mental. Daripada perbincangan kita, saya boleh buat satu kesimpulan bahawa equation untuk bajet 21 ialah inclusivity dengan erti bahawa semua orang dapat dan semua orang perlu. Jadi adakah maknanya untuk bajet 21 ini kita perlu belanjakan lebih banyak? Maksudnya kalau tahun 2020 belanja 2020, bajet 2020 kita peruntukkan 297 bilion ringgit ditambah dengan penjana PKS dan juga prihatin sampai 290 bilion. Jadi digabungkan itu hampir 500 bilion ringgit. So untuk 21 ni adakah itu formulanya untuk mencapai inclusivity itu? Sebenarnya inclusivity tidak semestinya seharusnya kita belanjakan jumlah yang besar, tetapi lebih komprehensif dan mungkin ada jangka pulang yang lebih panjang. Maknanya dia ada manfaat. Sebagai contoh, kemungkinan kerajaan boleh fokus kepada untuk menaikkan sektor-sektor PKS, industri kecil dan sederhana yang boleh diceburi oleh golongan belia. Dan kalau kita lihat, mungkin kerajaan juga boleh mengadakan satu program insentif khusus untuk meremajakan program-program yang bersifat kepada pekerjaan yang lebih bersifat 3D ni. Sebab kita lihat bahawa sektor 3D ni, dirty, dangerous and difficult ni banyak dipelopori oleh pekerja asing, hampir 3 juta sebelum COVID-19. Tetapi bagaimana kalau kita lihat prospek penjenamaan semula sektor 3D ni dan boleh diceburi oleh orang belia. Jadi belia tak rasa risaulah, sebut 3D je takut je kan. Jadi sebenarnya dia akan rasa selesa dan akan mengadakan satu 3D ni sebagai satu platform untuk mereka membina kerjaya. Jadi secara tak langsung kerajaan juga akan mendapat peluangan ekonomi. Jadi kita perlu lihat bahawa bajet tu perlu komprehensif, inklusif dan perlu untuk menyantuni semua kelompok terutama si golongan belia. Terima kasih banyak Dr. Mursyid dan juga Syafiq sebentar tadi, dan saya kira itu konklusinya, digitalisasi, inclusivity dan juga pelaksanaan lebih kemas. Dan bagi penonton-penonton yang ingin memberikan cadangan untuk bajet 2021, anda boleh ke laman website belanjawan2021.treasury.gov.my. Di situ anda boleh berikan cadangan terus kepada Kementerian Kewangan, dan di sini Darah Muda berakhir. Terus jaga kesihatan anda, pakai pelitup muka, jaga SOP, disiplin sehinggalah kita menang. Terima kasih.